Terkenal dengan jolokan Pulau Seribu Pura, tanah nyaman ini menyerutkan 1000 misteri dan kemanisannya yang tersendiri. Dilitupi gunung ganang berapi yang masih aktif, pulau ini turut menjadi tempat khazanah seni penuh animistik yang menjadi pegangan masyarakatnya. Ikuti pengembaraan saya ke celah jalan dan lorong di Pulau Bali. Denpasar, ibu kota Pulau Bali yang menjadi tanah leluhur hampir 4 juta penduduknya. Cukup terkenal sebagai destinasi berbulan madu selain tempat beristirahat yang romantik. Assalamualaikum, jumpa kita lagi dalam rancangan The Streets. Sekarang ni saya berada di Bali. Bali juga dikenali sebagai Island of the Gods, menjadi salah satu destinasi pelancongan yang utama di Indonesia. Tarik-tarikan dia, lautan dia yang cantik dan ombak dia yang besar menjadikan dia cukup sesuai untuk surfing. Di sekarang ni saya berada di Kuta Beach Street dan di sinilah kita akan mulakan pengembaraan The Streets bersama saya, Syirazali. Ayo Pak. Kuta Beach ni memang dipenuhi pelancong dan bukan itu saja. Pelbagai perkhidmatan dan warung kecil seperti penjaja boleh dilihat. Kat Kuta Beach ni memang tempat yang paling sesuai untuk kita belajar surfing kan. Nampak ni, bersepah tempat belajar surfing kan. Sebabnya kat sini memang sesuai untuk beginner sebab ombak dia pun tak terlalu besar dan tempat nak belajar pun ramai. Tapi cara dia kita pergi jumpa, bincang harga yang mana paling murah, belajar surf, sempoi. Luncur air ataupun surfing sememangnya menjadi aktiviti wajib kepada para pelancong yang sampai di sini tanpa mengira golongan dan usia. Nampak tu, beratus orang belajar surfing kan. Sebenarnya tak susah sebenarnya. Kalau dia instructor yang memang profesional, dia akan bawa kita ke alam sana. Dia akan ikut kita sekali. Dia akan ajar macam mana nak pedal kat luar, tunggu ombak, kayuh, lepas tu berdiri. Kalau dapat berdiri tu berjaya lah. Kalau berani, cuba. Kalau tak berani, tengok je lah. Kuta Beach ni memang sesuai untuk mereka yang ingin belajar meluncur ataupun berehat menikmati pemandangan di sini. Kalau anda mempunyai hobi dalam sukan luncur air, memang rugi kalau tak sampai di sini. Dari Kuta, saya ke daerah Legian yang mengambil masa 10 minit perjalanan dari pantai Kuta. Geografi dia berbeza sikit. Ia lebih tenang dan banyak kedai menjual helmet. Jalan-jalan kat Legian Street ni memang banyak yang jual kedai-kedai souvenir semua kan. Memang berbaloi, memang unik dan memang rare. Sebab dia bukannya made in China, dia semua kebanyakannya buat di sini. Ni yang saya cari ni sebenarnya. Helmet-helmet yang pelik-pelik dan unik dan rare. Jom kita masuk. Wow. Mas, apa kabar Mas? Ya, baik. Apa kabar? Baik, Sihat ya? bagus. Saya sukalah kedai ni, helmet dia semua memang yang unik-unik, yang pelik dan rare. Ya, terima kasih. Semuanya buat di mana ni? Ini di Mojokerto sama daerah sini. Oh, abang juga ada desain semua? Ya, Oh, sebagian terus punya keluarga juga. Oh, yang ni boleh pakai untuk naik motor ni? Kalau untuk yang safety? Ini boleh, tapi kalau yang SNI itu di luar dari sini. Oh, jadi kalau kami mau datang bagi desain apa semua, Mas bisa buat? Bisa. Ngaruh sempoi kan kalau kita datang, kita ada desain sendiri, kita boleh buat helmet custom made macam mana kita nak. Bisa ya? Okey, terima kasih Mas. Boleh saya lihat pusing-pusing? Boleh, Terima silakan. kasih ya. Silakan. Nampak macam-macam jenis helmet ada, warna macam ni ada, bentuk macam ni ada, bentuk yang macam ni pun ada. Oh, ni sempoi ni. Macam harimau. Nampak ni. Pakai ni kat KL mesti gerunya. Tapi kalau ni nak bawa masuk Malaysia, nak pakai kat jalan raya, tak tahulah, tak pastilah kan. Tapi kalau nak buat perhiasan, nak simpan koleksi, apa masalahnya? Tak ada masalah kat situ. Best lah kedai ni. Sekejap lah, lalang kat sini nak try banyak helmet lah. Jom. I am Batman.
Selepas puas bertukar-tukar helmet, saya berjalan lagi ke daerah Padang-Padang yang jaraknya 45 minit dari Kuta. Di sini anda dapat melihat seluasnya lautan Hindi dari pemandangan berbukit. Nak ke sini anda harus menaiki teksi atau bas pelancong. Memang banyak pantai dekat Bali ni yang kita boleh pergi surfing. Yelah, nama dia pun Surfers Paradise kan. Antara yang tercantik, yang terindah ni dia. Padang-Padang Beach, di atas sikit je daripada Uluwatu. Cantik kan? Gila tak cantik? Hollywood pun datang syuting kat sini lah. Julia Roberts, Eat, Pray, Love, syuting dia dekat sini. Jom pergi dekat, ambil gambar, selfie apa semua. Sana. Alang-alang dah tengok pemandangan dari atas tadi, kita turun pula ke bawah untuk melihat dengan lebih dekat lagi suasana pantai. Nak ke kawasan pantai ni, kita perlu menuruni anak-anak tangga yang disediakan. Selain itu, di sekitar kawasan pantai ni juga turut menjual pelbagai jenis kraft tangan. Contohnya, batik buatan masyarakat tempatan. Pemandangan di sekitar kawasan pantai ni memang cukup tenang dan cantik. Terutamanya pada waktu senja. Lama cantiknya suasana senja dia. Bagi yang tak tahu lah kan, di Bali ni antara sunset yang paling cantik di dunia. Dan dalam kita dekat Padang-Padang Beach ni, ada satu Blue Heaven Restaurant kat atas sana. Katanya kalau kita minum petang, menikmati sunset dia, memang terbaik. Kita naik atas lah dekat sana. Jom. Blue Heaven Restaurant merupakan salah satu destinasi yang mempunyai pemandangan pantai Padang-Padang yang lebih menarik kerana ianya terletak di atas bukit. Cantik kan? Macam ni dia suasana di Blue Heaven Restaurant. Selepas penat seharian berjalan macam-macam tempat kita dah pergi, inilah dia. Kita santai petang-petang menikmati pemandangan sambil minum jus tebikai dengan makan kek. Memang terbaik. Yelah, sementara kita tunggu waktu malam kan. Malam nanti kan kita tengok apa pula aktiviti yang menarik di Bali ni. Nampak hujung mana sampai ni. Masya Allah, cukup indah pemandangan di sini. Lemparan lautan Hindi mendekatkan diri saya dengan kekuasaan Allah. Betapa besar ciptaannya. InsyaAllah kalau ada peluang, saya pasti akan datang lagi. Umat Islam adalah minoriti di sini. Namun ia tak menyukarkan saya sebagai Muslim untuk mencari makanan. Selain memilih makanan laut, anda juga boleh mencuba makanan ala Cina yang halal dengan mudah. Seperti di sini. Sampai pun. Okey, jalan perut pun dah terasa lapar. Soal makanan dekat Bali ni pun senang juga sebab dia ada banyak restoran yang halal. Macam ni. Nampak macam restoran Cina kan? Tapi sebenarnya makanan Cina yang halal. Nampak tu, ikan-ikan fresh semua. Makan dulu Restoran Formosa ini dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Terdapat pelbagai jenis makanan laut yang segar boleh dinikmati di sini dengan harga yang berpatutan. Alhamdulillah makan besar saya malam ni kan. Tapi katanya kalau macam Cik Chong cakap pun, ini memang semua yang dihidang kat sini adalah makanan yang halal. Jadi kalau semua pelancong-pelancong daripada mana negara-negara Islam yang datang pun, agensi-agensi akan bawa ke sini juga makan makanan halal kan. Jadi tunggu apa lagi, cerita banyak pun tak guna. Kam. Cik Chong, I give you some. Apa ni? Lala, semua ada. Sekarang saya nak lihat Kuta waktu malam pula. Ternyata energi dia sangat berbeza. Terdapat banyak jenis tarikan di sini dan walaupun jam menunjukkan hampir 10 malam, masih ramai lagi manusia, terutamanya pelancong. Dahsyat. Macam inilah dia keadaan dia dekat Bali kan. Dia ada banyak street yang macam ni. Dia ada Kuta, dia ada Seminyak. Yang ni nama dia Legian Street. Kat sini memang dia ada hiburan untuk pelbagai jenis manusia. Yang tua, yang muda, yang keluarga, yang datang honeymoon, yang nak shopping, yang nak makan, yang penat jalan, nak urut. Semua ada kat sini. Dia berkata kita jalan-jalan, dia tengok apa lagi yang menarik kat sini. Jom. Rasanya boleh sesat kot kat sini. Dan pastikan anda mempunyai stamina yang cukup untuk berjalan kerana jalan ni sejauh 3 km untuk kita rentasi. Panjang kan Legian Street ni. Macam-macam jenis ragam manusia dapat kita lihat. Sekarang dalam perjalanan ke sebuah tempat yang menjadi tarikan di sini. Nak tahu mana?
Jom. Ni nampak ni, tahu apa ni? Mai sini. Inilah dia sebenarnya memorial untuk memperingati peristiwa sejarah hitam pengeboman di Bali ni tahun 2002 dulu. Jadi kat sinilah dia tempat dia yang bom paling kuat meletup tu kan. Ramai yang terkorban. Jadi nama-nama yang terkorban semua ada kat sini. Jadi saya pun kat sini. Saya nak mengabadikan saat ni, saya nak ambil gambar sekejap untuk kenang-kenangan. Tiada kota yang tidak tercalit dengan memori sedih. Begitu juga dengan Kuta. Semoga kita mendapat iktibar dan pengajaran dari tragedi yang melibatkan 202 orang mangsa tersebut agar sentiasa bertawakal. Dah puas menerokai Kuta, saya beralih pula ke Ubud pada keesokan harinya. Saya bertolak ke Ubud yang terletak 31 km dari Kuta. Anda perlu menaiki bas atau teksi untuk sampai ke sana. Menariklah Ubud ni. Memang artistik sangat kan. Jadi kalau kita nak jalan-jalan pergi cari tempat menarik pun kita tak tahu mana nak pergi. Jadi salah satu caranya kita boleh ikut Ubud Volkswagen Tour. Nampak ni. Kita naik Volkswagen Vintage ni. Abang ni akan bawa kita pergi jalan-jalan tempat yang menarik semua. Betul bang Antara tempat-tempat yang kita akan pergi mana bang? Tagalalang. Buri Ubud. Bukit Boret. Nampak semua tempat-tempat yang menarik abang ni akan bawa. Pergi tempat-tempat yang banyak lukisan semua pun ada juga kan? Jom kita tengok mana kita akan pergi dengan Ubud Tour ni. Jom bang. Daerah Ubud ni cukup terkenal dengan hasil seni mereka. Satu masa dulu, Ubud pernah didatangi para pelukis hebat dari Eropah yang akhirnya bermastautin di sini. Bakat mereka dikembangkan kepada penduduk asal di sini sehingga menjadi sebati dengan identiti mereka. Jadi kalau kita menyusuri jalan ke Ubud ni, pasti terlihat lambakan kedai lukisan dan arca yang standing hasil antarabangsa. Memang artistik. Nampak ni, kita dah sampai dekat Ubud dah. Memang menarik tempat dia. Kalau kita nak jalan kaki, memang penat lah kan. Berpeluk-peluk lah kita nak jalan ceruk-ceruk lorong apa semua. Kalau naik teksi pun mahal juga. Banyak kali kita kena bayar kan. Banyak tempat nak pergi. Jadi salah satu cara yang mudah dan sempoi ni dia. Kita boleh naik Ubud Volkswagen Tour. Nampak kita naik Volkswagen Vintage ni. Dan abang ni akan bawa kita ke tempat-tempat yang menarik. Wah, macam ni. Ini apa ni bang? Istana. Ini istana. Nampak kita dah lalu. Istana Ubud lah. Cantik lah. Mengembara di sekitar Ubud memang satu pengalaman yang menarik. Kalau sampai Ubud ni nak tour yang sempoi, yang mudah, naik je Volkswagen Tour. Memang best. Untuk menaiki kereta vintage macam saya ni, anda perlu membayar RM200 untuk satu perjalanan. Yang bestnya, anda boleh menikmati pemandangan desa yang cukup nyaman selain menyusuri bukit dan padi teres yang sangat indah. Ambil gambar pun cantik, tak ada bumbung. Kalau kita ikut tour ni, pertama sekali kita akan stop di Tagalalang. Tagalalang ni dia macam padi teres lah, padi bukit. Dia tanam padi kat atas bukit. Pemandangan dia, kalau ikut kata abang ni, memang terbaik. Jadi kita pergi sana, kita tengok apa keadaan kat sana. Best lah naik Volkswagen Tour ni. Volkswagen Tour. Bukan Volkswagen Tour. Lebih kurang sama lah tu. Dah pun sampai dah. Kita dah sampai ke kawasan Tagalalang. Dekat sini yang famousnya, inilah dia. Padi Terrace. Rice Terrace. Ui, cantik lah nampak. Lama. Yelah, biasa kita tengok padi mendata je kan. Ni lah. Padi bukit memang cantik lah. Memang tempat ni sesuai untuk bergambar. Jom. Udara dia memang nyaman kat sini. Sebabnya kawasan ni terletak 600 meter dari paras laut. Tidak lupa juga di sini sering dijadikan lokasi fotografi khas buat bakal mempelai.
Memang cantik sungguh pemandangan dia kan. Jadi bila sampai sini, bolehlah kalau kita nak duduk jap ke, nak minum kopi ke. Kat sini pun famous dia kopi luwak. Kat sinilah dia ada tempat yang dia menghasilkan kopi luwak juga kan. Bolehlah duduk, nikmati pemandangan, santai-santai. Pak, konsep dia pun menarik je. Dia ada banyak buat kafe-kafe, restoran dekat lereng-lereng ni kan. Memang terbaiklah pot dia. Ni namanya apa ni, Bang? Baik, Pak, saya pergi kerja dulu ya. Apa salahnya sekali-sekala nak juga rasa jadi pesawah. Walaupun sekejap, ianya tetap menjadi satu pengalaman yang takkan saya lupakan. Jadi jika anda datang ke Ubud, Tegalalang memang merupakan salah satu kawasan yang wajib anda kunjungi untuk menikmati keindahan pemandangan di sini. Seterusnya, saya ke Pasar Ubud. Jarak perjalanan mengambil masa sekitar 30 minit dari Tegalalang. Kan kita dah cerita tentang sejarah Ubud dan seninya. Jadi inilah dia destinasi yang tepat jika anda mencari nukilan seni sebagai cenderahati untuk dibawa pulang. Tapi ingat, kena pandai menawar. Sebab harga dia boleh tahan lah. Bila dah sampai ke Ubud ni, tempat ni memang kita kena datang kalau kita nak shopping ke apa kan. Nama dia Ubud Market. Memang besar macam-macam craft tangan kat Ubud ni. Memang famous dia craft tangan. Sebab sini memang orang dia seni-seni. Memang tengok apa dia. Pasar Ubud ni terletak berhampiran dengan Istana Puri Saren. Di sini juga merupakan nadi bagi para peniaga untuk menjual hasil tangan mereka. Kebanyakan hasil kraft tangan di sini dibuat di sekitar kawasan perkampungan pengosekan, payangan dan sebagainya. Uish, memang rambang lah biji mata datang sini kan. Macam-macam benda dia kat sini. Kalau nak shopping memang sinilah tempat dia. Ingatkan kecil, rupanya punyalah besar daripada hujung sana. Masuk celah sana ada, keluar kat lorong sana. Mana aku nak pergi ni? Terus terang memang saya terpegun dengan hasil jualan di Pasar Ubud ni. Pelbagai jenis kraft tangan boleh kita dapat kat sini. Rata-ratanya semua hasil tangan masyarakat di sini sendiri. Hasil kraft tangan mereka pun sangat cantik. Yelah, bukan senang nak dapat yang handmade di zaman moden ni. You're watching The Streets. Thank you so much. Setelah seharian berada di Ubud, saya meneruskan perjalanan ke Pantai Jimbaran. Perjalanan mengambil masa selama 25 minit dari Pantai Kuta dengan menaiki teksi. Di sini juga menjadi salah satu tumpuan utama kerana keindahan suasana pantainya di kala senja. Wow, macam ni keadaan dia kat Pantai Jimbaran ni kan. Nampak ni? Semua pelancong, semua manusia sampai ke hujung sana tu datang sini untuk satu tujuan je. Makan malam sambil menikmati sunset. Best kan? Jom lah, kita pun cari meja, duduk, makan, nikmati sunset. Bali memangnya meninggalkan kenangan buat saya. Bukan saja pada keindahan pantai dan lukisan, namun sikap mesra dan menghormati masyarakat mereka amat saya kagumi. Walaupun tidak seagama, namun saya kagum dengan masyarakatnya yang sangat merendah diri. I'm going back to the earth. I'm going back to the earth. I'm going back to work. I'm going back to the earth. Ini memang sesuai lah kan kalau kita nak datang sini nak bawa pasangan, nak honeymoon. Kan? Nak bawa keluarga, santai, makan dalam keadaan tenang, memang terbaik. Bali, satu destinasi percutian yang memang best. Ingat nama tempat ni, kat Jimbaran. Terima kasih kepada TMS Tours di atas kesempatan berada di sini. Sampai kita jumpa lagi.